Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih ya Abang Nash di atas Sama-sama. pembukaan yang sangat bertenaga. Okey, dan sebenarnya pada malam ni saya rasa sangat bertuah sebab diberi lagi peluang untuk sama-sama berkongsi kepada anda semua yang ada pada malam ni. So, okey, pada malam ni akak nak Kak Su nak mengucapkan ribuan tahniah kepada anda semua sebab anda semua berjaya hadir, dan telah membuat satu keputusan bahawanya malam ni kita nak mencari, okey, kita nak mencari satu peluang yang mana insya-Allah dengan peluang ni kita semua dapat mengubah kita punya kehidupan. Okey, insya-Allah. Okey, Kak Su nak tahu. Okey, dalam 29 orang malam ni, semangat ke tidak semua? Kalau semangat, okey, type 1 dekat kita punya chat room. Okey. Okey, kita type 1. Tengok siapa yang bersemangat. Wow. Wow, awesome. Semua sekali bersemangat insya-Allah. Okey, sebab kita perlu sentiasa berada dalam satu orang kata tahap yang sentiasa bersemangat supaya setiap benda yang kita nak buat tu akan memberikan hasil yang memang optimum. Okay? So, kena biasakan diri dengan budaya yang bersemangat all the time. Sebab semangat ni biasanya akan menentukan besar mana kita punya bisnes, kehidupan kita, kelancaran kita punya kehidupan macam mana. So, kalau kita tak semangat, maksudnya apa yang bakal kita dapat kat depan tu pun nampak macam slow macam tu kan. Okey? Okey, malam ni insya-Allah kita cuba kekalkan semangat kita sampai hujung. Okey. Macam Abang Nas cakap, Kak Su duduk dalam bisnes New Image ni sejak tahun 2006 lagi. Maksudnya sebagai pengguna produk pun Kak Su dah 16 tahun dah maksudnya mengguna. So tak ada lagi setakat ini perkara-perkara yang macam kesan-kesan yang negatif daripada hasil Kak Su menggunakan produk. Malah banyak perkara ataupun banyak masalah kesihatan Kak Su dan family pun dah berubah. Daripada dulu mungkin anak-anak cepat demam, sekarang semua dah sihat. Okey? Okey, itu semua adalah cerita serba sedikit tentang Kak Su. Okey, rasa Zack boleh pergi ke slide yang seterusnya, Zack. Okey, Zack. Okey, ini adalah apa yang kita sebenarnya malam ni cuba. Kita nak rungkai semua orang untuk semua ya, untuk semua. Kita nak cuba rungkai apa sebenarnya yang kita ada. Okey. Contoh sekarang kalau kita lihat kehidupan kita balik ke 2 tahun kebelakangan ini. Okay. Kita diasak dengan banyak sekali dugaan COVID. Dan itu sahaja pun membuatkan ramai di kalangan kita hilang punca pencarian. Ada orang hilang pekerjaan, ada orang mungkin dulu dia berniaga tapi mungkin terpaksa tutup perniagaan sebab yalah berapa lama mereka tidak beroperasi, ada yang tak boleh buka kedai dan sebagainya. So semua ini akan menjejaskan kita punya kedudukan keuangan. Bukan saja keuangan, malah Kak Su dapati kalau kita lihat di media sosial pun di saat ini ramai sangat mereka yang tertekan, ada anxiety dan sebagainya. Disebabkan apa? Disebabkan oleh asakan dan juga tekanan. Okey? Tekanan yang kita hadapi sepanjang daripada tempoh kita berkenalan dengan COVID-19. Betul tak? Okey. Jadi, malam ni sebenarnya kita nak tunjuk kepada semua maksudnya apa yang kita ada, iaitu satu platform sebenarnya. Platform untuk kita semua ini bangkit untuk keluar dari masalah-masalah yang telah Kak Su sebutkan tadi. Masalah kesihatan mungkin ramai orang sekarang ni sebab emosi, sebab psikologi dia terganggu, menyebabkan kesihatan dia pun juga terganggu. So kita nak cari jalan keluar kepada semua perkara ini, perkara yang mengasak kita, perkara yang menyebabkan kita hidup dalam tekanan. So kita nak cari satu platform untuk kita keluar. Dan insya-Allah apa yang Kak Su nak rangkaikan pada malam ini dapat membuka sedikit minda anda semua. Okay? Get ready, okay? Ready, okay? Okay.
Harap semua orang ready. Okey. Ini adalah orang kata satu pilihan. Okey. Satu pilihan peluang untuk kita buat pada era norma baru. Di mana dalam norma ini kita semua macam ibarat kata menentang arus lah. Kalau dulu kita kehidupan kita adalah pergi bekerja, bekerja boleh bebas ke mana-mana, tapi sekarang kebanyakan daripada kita terpaksa menghadkan, okey, aktiviti-aktiviti di luar, lebih suka duduk di dalam rumah ataupun menghadkan aktiviti yang melibatkan macam kita terdedah kan pada risiko penyakit, virus dan sebagainya lah. Okey. So ini yang kita nak ungkap. Okey, next slide. Okey. Kita sepanjang kita mengalami situasi yang mungkin sedikit menekan, kita tercari-cari. Okey, semua orang dalam keadaan tercari-cari. Apakah satu bentuk punca pendapatan baru yang kita boleh buat supaya kita boleh mengatasi kita punya tuntutan kehidupan. Okey, mungkin yang ini menyebabkan kadang-kadang kita macam seolah-olah terpaksa melepaskan ataupun kita ni semua terpaksa meletakkan semua impian kan ke tepi. Okey? Ramai di kalangan kita sekarang ni macam nak survive saja untuk hidup. Apatah lagi kalau kita nak mengejar impian tu macam jauh sangat. Tapi di sini dalam apa yang kita nak terangkan pada malam ini, kita nak tukar. Kita nak tukar kita punya paradigma. Kita nak tukar kita punya cara fikir. Okey? Dalam tekanan himpitan kehidupan, kadang-kadang sesetengah orang dia lebih suka macam ni. Hidup mengikut kemampuan. Betul tak? Pendapatan dia banyak, mungkin sebanyak ini, dia cuba hidup sama ataupun lebih rendah daripada kemampuan dia. Tapi apa yang kita nak perkenalkan pada hari ini, dia berbeza. Okay? Apa kata kita set dulu kita punya impian di tahap yang paling tinggi dan kita pastikan kita buat sesuatu yang boleh orang kata membolehkan kita capai segala impian yang kita harapkan. Apa yang Kak Su nak tunjuk contohnya paling mudah lah. Ini adalah simple. Impian biasa untuk kita semua. Orang biasa. Kita pasti macam contoh dekat dalam rumah ni. Kita teringin. Kita pasti ada impian. Kita nak rumah yang selesa. Rumah yang memenuhi cita rasa kita. Kebanyakan daripada kita sekarang duduk dalam rumah kediaman. Rumah yang terpaksa kita duduk. Rumah yang kita kena duduk. Tak ada pilihan. Okay? Tapi bila kita ada satu sumber pendapatan baru, ya Allah, kita nak sebuah rumah yang kita rasa puas hati kita nak. Okay? Dan bila kita ada pendapatan kan, kita sebenarnya kita nak mengejar satu keadaan kita bebas dari segi hutang. Siapa yang nak hidup dalam keadaan berhutang kan? Jadi setiap orang Kak Su yakin nak hidup kalau boleh tak nak ada hutang. Okey? Macam Kak Su sendiri pernah dibebani oleh hutang. Okey? Dan kita mesti ada impian. Sesungguhnya aku nak keluar daripada kehidupan yang mencengkam. Tak nak ada hutang, tak nak ada bank yang call-call kita, tak nak. Kita nak free. Okey, hidup dalam keadaan yang tenang. Okey. Dan juga contohnya sekarang kita nak ada duit simpanan yang banyak. Okey. Atas sebab kita telah diasak dengan banyak dugaan 2 tahun lepas dengan keadaan tak boleh pergi bekerja, kita punya perniagaan terpaksa kita tutup. You all bayangkan, adakah kita ramai di kalangan kita ni cukup dia punya wang simpanan? Malah mungkin sekarang ni dah negatif pun. Okay? Apa yang kita dapat setiap bulan tak boleh pun, dah tak mencukupi. Kita punya simpanan pun semakin tak ada. So kita nak duduk dalam keadaan kita ada simpanan supaya kehidupan kita tu tenang, selesa. Okay? Selesa. Simpanan ni penting lah. Siapa yang belajar ilmu keuangan pun dia orang akan tetap menitik beratkan, okey, tentang simpanan. Yang ni pasti
Setiap orang nak kereta idaman kan. Mungkin setengah daripada kita tak nak kereta buatan Malaysia. Tapi kereta buatan Malaysia pun sedap pakai. Okay. Bergantung pada kita. Kalau kereta impian kita tu kita nak pakai Myvi sebab laju kan, tak ada masalah. Okay. Asalkan kita ada kereta impian. Tak ada masalah. Bila kita ada duit banyak, kita boleh bersedekah, kita boleh melancong. Ini semua boleh dilakukan sekiranya kita ada pendapatan, kita ada sumber pendapatan yang tinggi, keuangan yang selesa. Ini semua kita nak capai. Okay, next slide. Okay. Tetapi, okay, di saat kita berimpian, kita rasa nak kehidupan yang indah-indah, cuba bayangkan, ini hakikat yang telah terjadi sekarang ini. Okay. KWSP sendiri dia keluarkan. Kalau kita tengok, kita baca kat sini, dalam 100 orang rakyat Malaysia sekarang, okay, yang ada mencarum dalam KWSP, maksudnya 3 orang sahaja yang boleh hidup dah bersara. Okay? Kehidupan dia selepas bersara tu hidup dalam keadaan yang selesa. So, yang 97% lagi tu macam mana? Kita ni termasuk dalam 97 ke ataupun 3 orang tu? Kita boleh fikir sendiri. Kalau kita tidak melakukan sesuatu hari ini, bayangkan bagaimana kehidupan kita. Kita akan menuju terus kepada kemiskinan. Dan ini pun tengok, okay, gaji penjawat awam. Okay, diorang ada gaji tetap. Tapi bayangkan, 800,000 penjawat awam ni, mereka termasuk dalam mereka yang berpendapatan bawah garis kemiskinan. Tak cukup. Okay. Dan oleh kerana kita ni, background kita adalah kesihatan. Okay. Dekat Malaysia ni, kesedaran tentang kesihatan pun amat rendah. Okay, di sinilah orang kata kita gunakan, okay, kesedaran untuk kita buat sesuatu supaya kita ada sumber pendapatan baru. Apa yang kami nak perkenalkan, okay, pada malam ini adalah, okay, kita tengok yang seterusnya. Setakat ni boleh ikut ya. Okay, inilah apa yang kita nak perkenalkan kepada anda semua. Apa yang kita buat, macam Abang Nash tadi bagi tahu, kita adalah golongan the new professional. Kenapa ya? Kenapa? Okey, ini adalah buku yang ditulis oleh Charles W. Kings dan James W. Robinson. Dia kata, network marketing ni dia akan menjadi satu industri yang penting ataupun industri utama pada masa hadapan. Ia merupakan kerjaya alaf baru. Kita boleh bacalah kat sini. Ini adalah apa yang Robert Kiyosaki dia tulis dalam buku dia. Okey. Dia kata, pemasaran rangkaian adalah modal perniagaan yang paling cepat berkembang di dunia. Okey. Apatah lagi tambah, itu adalah model pemasaran rangkaian, maksudnya network MLM lah. Dia cerita pasal MLM sebenarnya. Okey. Dan yang paling best bila industri ni, model yang perniagaan yang kita nak buat ni, dia bergabung pula dengan industri kesihatan, ya. Dan inilah satu bidang yang akan mencipta satu kekayaan baru, pada hari ini dan juga masa hadapan. So, maksudnya kita ni bila kita involve saja dalam bisnes ni, maksudnya kita adalah golongan yang mempunyai masa depan yang jauh sangat. Masa depan yang cerah sebab kita nak cipta satu kekayaan baru. Apa yang kita nak buat ni adalah bisnes masa depan. Dia memang relevan dalam apa sahaja keadaan. Sebab kita tak tahu. Kita hidup dalam hujung-hujung zaman, kita tak tahu apa sebenarnya yang akan datang, keadaan-keadaan yang akan mendatang. Okay? Kita tak tahu. Kita tak boleh baca. Tapi kita sudah berada. Kita siapa yang dah join, maksudnya dan sedang melakukan, kita sudah berada di platform yang betul-betul kemas bagi Kak Su untuk kita cipta satu pendapatan baru. Kita bukan golongan yang tercari-cari dah. Okey? Kita tak perlu dah tercari-cari sebab ini adalah pilihan yang tepat. Okey. Okey, next slide.
Di sini kita tengok macam Kak Su bagi tahu tadi, kenapa kita kata kita punya perniagaan ni, kita punya bisnes ni adalah industri yang melawan arus. Di awal tadi Kak Su cakap, Kak Su cakap bagi tahu keadaan cengkaman ekonomi yang menyebabkan banyak industri tutup, bukan saja industri kecil, bukan kedai-kedai yang tepi jalan saja tutup. Kalau kita perhati kilang, kilang-kilang, company yang besar pun terpaksa tutup. Tutup operasi, gulung tikar pun ada. Tapi yang bestnya, berbeza dengan industri lain, sektor-sektor lain, yang ni, industri jualan langsung. Kita mengalami kenaikan ataupun berkembang sebanyak 20%. Adakah kita tak cukup bijak? Kita dah tengok dah. Ini sudah terbukti. Kalau ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahawa MLM ni perniagaan low class, MLM ni industri yang cari orang yang tak best, itu semua bagi Kak Su dah tak penting dah. Dah kena tolak tepi sebab kita dah jumpa. Terbukti ini adalah pilihan perniagaan paling bijak untuk kita pilih. Dalam keadaan pandemik, orang tak boleh keluar bekerja. Yang paling mengujakan, yang paling luar biasa, kita punya bisnes masih boleh berkembang berbanding dengan perniagaan-perniagaan lain atau industri lain. Seterusnya. Apa yang kita nak perkenalkan pada hari ini, untuk mereka yang pertama kali, ramai tak? Ada tak antara anda semua yang mungkin pertama kali masuk dalam kita punya Zoom meeting? Untuk anda semua, kita nak perkenalkan. Apa yang anda semua dengar pada malam ini, adalah tentang perniagaan yang dimiliki. Apa yang kita buat sekarang ni, New Image International. Apa dia New Image International dan kenapa kita kena pilih New Image International? Sebagai yang tadi tu pilihan industri. New Image ni sekarang ni, apa yang kita buat termasuk dalam industri yang tadi tu, berkembang 20% tu. Inilah dia salah satunya. Dan New Image ni memang sebuah syarikat yang memang dah kukuh dah di pasaran antarabangsa. Dia start di Auckland 1984 dan merupakan pengeluar produk kolostrum yang terbesar di dunia. Maksudnya nombor satu. Bila nombor satu, maknanya kolostrum yang kita miliki di New Image adalah kolostrum yang paling tinggi dia punya kualiti. So kita tak ada isu macam ragulah untuk kita perkenalkan ataupun kita nak bagi tahu dekat orang di luar sana bahawasanya produk yang kita ada cukup berkualiti. Produk yang bukan on trial dah, memang dah dikaji ataupun dah menjalani banyak R&D. Terbukti. Bukan on trial. Memang ramai dah di luar sana yang dah dapat manfaat daripada menggunakan produk-produk dari New Image. Dan juga kita juga, yang kedua, kita ni pemilik kepada 72 paten teknologi alfa lipid. Bukan calang-calang. Teknologi alfa lipid tu sendiri yang menyebabkan kebanyakan kita punya produk bila kita makan, penyerapan yang kita dapat adalah hampir kepada 100% berbanding dengan produk-produk yang tidak memiliki teknologi alfa lipid ini. So kita, apa yang kita nak takut, betul tak? Dan kita perlu yakin sesungguhnya, teknologi yang kita miliki dalam New Image adalah teknologi yang paling hebat di dunia. Dan juga kita juga macam New Image, dia sebenarnya dah diiktiraf dan juga dia memang menerima banyak pengiktirafan lah, mungkin dia dekat di New Zealand dan merupakan pengeksport terkemuka.
di New Zealand. Okey, dan kita ada sijil halal. Okey, sijil halal kita ni, okey, ramai. Biasanya dulu masa mula-mula kami buat bisnes ni, isu yang paling orang suka bangkitkan adalah sijil halal. So, tak perlu risau sebab kita ada sijil halal. Ya, macam yang ada dalam slide ni iaitu Fiance NZ memang telah diiktiraf oleh JAKIM. Okey. Kadang-kadang kalau ada orang nak minta boleh je. Kita minta DHQ boleh bagi untuk kita tunjuklah sebenarnya. Okey. Okey, yang seterusnya dalam tempoh beroperasi ni, kita antara syarikat sekarang dah duduk di nombor 32 daripada 10,000 syarikat jualan langsung dekat dunia. So apa maknanya? Okey, dia meningkat tau. Bukan kata dia statik duduk kat situ ataupun semakin turun ke, tak. Daripada dia meningkat daripada nombor 80 tak salah saya sebelum ni, dia meningkat kepada nombor 32. Maksudnya apa? Maksudnya syarikat ini berkembang dengan sangat pesat. Okey. Dan yang paling best, kita ada liability yang bermaksud kita ada di cover oleh insurans lah pada kita punya produk. So tak ada keraguan lagi, memang New Image adalah satu pilihan yang paling tepat untuk kita jadikan kata kenderaan untuk kita buat kekayaan baru. Okey, saya suka sebutlah sebab kita nak buat kekayaan, kita menuju kepada kekayaan. Okey, next slide.